Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Tersebut beberapa kisah dalam sejarah yang mengaitkan dan menyebut nama Laksmana Khoja Hassan. Yang pertama, di mana Sultan Mahmud Melaka telah melarikan Tun Teja yang diusahakan oleh Hang Nadim secara senyap-senyap. Apabila kehilangan Tun Teja diketahui oleh Sultan Pahang, Sultan Pahang telah menjadi murka kerana Tun Teja adalah tunangnya. Sultan Pahang sangat murka sehingga mengamuk hendak menyerang dan merobohkan istana Melaka dengan gajahnya. Berita kemurkaan baginda Sultan Pahang yang ingin merobohkan istana Melaka sampai ke pengetahuan Sultan Mahmud. Baginda terlalu menurut hati dan perasaan. Tercabar dengan kemurkaan Sultan Pahang, Sultan Mahmud mahukan gajah milik Sultan Pahang itu dan telah menitahkan Laksmana Khoja Hassan untuk melarikan gajah tersebut dan dibawa ke Melaka. Laksmana Khoja Hassan bersetuju dan berangkat ke Pahang demi menunaikan kehendak Sultan Mahmud. Sepanjang berada di Pahang, Laksmana Khoja Hassan menggunakan taktik rasuah agar penjaga gajah bersetuju membiarkan gajah milik Sultan Pahang dilepaskan dan dibawa ke Melaka. Taktik tersebut berjaya dan akhirnya disedari oleh penduduk di sepanjang sungai yang melihat Laksmana menaiki kapalnya bersama gajah Sultan Pahang. Kisah yang terkandung dalam Jurnal Tuah Volume 1 2020, Sejarah Melayu versi Siak yang diselenggara oleh Yusof 2015 memperlihatkan tindakan dendam Sultan Mahmud telah mengundang kemurkaan Sultan Pahang. Secara tidak langsung menyebabkan hubungan antara Pahang dan Melaka sebenarnya dingin dan saling berdendam. Tidak berapa lama kemudian, berlaku pula peristiwa pembunuhan keluarga Tun Mutahir atas arahan Sultan selepas Tun Mutahir difitnah oleh Raja Mendelia, seorang syah bandar Kerajaan Melayu Melaka. Ianya bermula di mana Raja Mendelia bertelingkah dengan Nina Suradewana, seorang saudagar kaya raya di Melaka, dan perkara itu dilaporkan kepada Bendahara Tun Mutahir. Disebabkan hari telah petang, Bendahara Tun Mutahir meminta agar perkara tersebut dibincang dan diselesaikan keesokan harinya. Walau bagaimanapun, pada malam hari, Nina Suradewana telah datang ke rumah Bendahara Tun Mutahir dan menyerahkan sejumlah emas dengan niat agar Bendahara Tun Mutahir menyebelahinya dalam pertemuan esok hari. Perbuatan rasuah ini telah diketahui oleh Si Kitul yang juga merupakan saudara kepada Raja Mendelia, lalu dikhabarkan kepada Syah Bandar itu. Raja Mendelia berasa marah dan segera berjumpa Laksmana Khoja Hassan yang amat rapat dengan Sultan untuk menyampaikan berita tersebut. Namun, Raja Mendelia bertindak menyampaikan fitnah dengan mengatakan bahawa Tun Mutahir akan menderhaka dengan cuba merampas kuasa daripada Sultan Mahmud dan sedang mendirikan sebuah istana mewah. Raja Mendelia juga datang bertemu Laksmana Khoja Hassan dengan membawa harta sebagai hadiah dengan niat supaya Laksmana menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan.
Laksmana Koja Hassan telah dipengaruhi oleh Raja Mendelia, lalu menyampaikan berita tersebut kepada Baginda Sultan. Maka pada tahun 1510 Masihi, satu peristiwa yang dahsyat berlaku. Disebabkan dendam lama tentang Tun Fatimah dan perasaan murka, tanpa usul periksa, Sultan Mahmud telah mengarahkan agar Bendahara Tun Mutahir dan seluruh keluarganya dibunuh. Tun Fatimah dikecualikan daripada hukuman bunuh dan dijadikan isteri Sultan, manakala segala kekayaan harta milik keluarga Bendahara Tun Mutahir dirampas. Selain Tun Mutahir, anak-andanya Temenggung Tun Hassan, adiknya Seri Nara Diraja Tun Tahir dan menantunya iaitu suami kepada Tun Fatimah, Tun Ali juga dihukum bunuh oleh Sultan kerana dianggap bersubahat dalam rancangan Tun Mutahir untuk menderhaka. Walhal itu hanyalah fitnah yang dibawa oleh Raja Mendelia dan Laksmana Koja Hassan. Seorang lagi anak Bendahara Tun Mutahir, Tun Hamzah, yang masih kanak-kanak telah cedera pipinya dihiris pedang dari mulut ke telinga, namun dia tidak dibunuh. Apabila Sultan menyedari tindakannya salah akibat termakan perbuatan fitnah yang disampaikan oleh Laksmana Koja Hassan, Sultan Mahmud Shah kemudiannya mengarahkan agar si pembuat fitnah, Raja Mendelia dan kuncunya Si Kitul dihukum bunuh bersama ahli keluarganya. Rumah dan segala isinya diarahkan dibakar serta merta. Selepas peristiwa itu, Laksmana Koja Hassan dituduh dan dipersalahkan kerana tidak menyiasat hal yang sebenar. Laksmana Koja Hassan dipecat dan dihalau dari Melaka. Laksmana Koja Hassan balik ke Pasai dan mendalami ilmu agama. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sejarah, Laksmana Koja Hassan adalah menantu kepada Hang Tuah, di mana Laksmana Koja Hassan mengahwini anak Hang Tuah yang bernama Tun Sirah. Terdapat perkongsian video di mana ada yang mendakwa makam Laksmana Koja Hassan dan isterinya Tun Sirah berada di kaki Gunung Bentan. Semasa kajian melalui sumber batin mendapati bahawa makam ini memang benar. Ini adalah makam Laksmana Koja Hassan dan isterinya Tun Sirah, anak kepada Laksmana Hang Tuah. Semasa kajian melalui sumber batin juga, kami mendapat maklumat bahawa Laksmana Koja Hassan sebenarnya tidak menurut kata Raja Mendelia untuk memfitnah Tun Mutahir dan keluarganya. Raja Mendelia datang bertemu Laksmana Koja Hassan dengan membawa harta sebagai hadiah, bukan untuk supaya Laksmana menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan, tetapi supaya Laksmana Koja Hassan memihak kepadanya dan sebagai saksi bohong sama seperti Si Kitul. Laksmana Koja Hassan sangat maklum dengan niat jahat Raja Mendelia dan perangainya semasa menjawat jawatan Shah Bandar Melaka. Sebenarnya, Raja Mendelia lah yang mengadu secara terus kepada Sultan Mahmud Melaka dengan menyampaikan fitnah tersebut. Lalu, Sultan terpedaya dengan fitnah itu kerana disertakan dengan saksi bohong iaitu Si Kitul telah menitahkan Tun Mutahir dan keluarganya dijatuhkan hukuman bunuh tanpa usul periksa. Selepas Sultan menyedari itu hanyalah fitnah, Laksmana Koja Hassan hanya dipecat dan dihalau dari Melaka.
Ini kerana mungkin Sultan anggap beliau hanya gagal menasihati Sultan semasa kejadian tersebut dan dianggap seorang pembesar yang lemah. Sebab itulah beliau terselamat dari hukuman bunuh oleh Sultan dan tidak terlibat dalam fitnah tersebut. Memang benar, Laksmana Khoja Hassan pulang ke Pasai selepas dipecat dan dihalau dari Melaka kerana beliau memang berasal dari sana. Kemudian, beliau mendalami ilmu agama. Bagaimana makam Laksmana Khoja Hassan berada di Bentan? Selepas beliau dipecat dan dihalau dari Melaka dan pulang ke Pasai, tidak berapa lama kemudian beliau pergi ke Bentan mengadu hal apa yang terjadi di Melaka yang menyebabkan dirinya dipecat dan dihalau dari Melaka. Selepas Raja Bentan dijelaskan dengan cerita tersebut dari Laksmana Khoja Hassan, lalu Raja Bentan melantiknya sebagai Laksmana di Bentan dan beliau berkhidmat di Bentan sehinggalah akhir hayatnya. Nama lain Laksmana Khoja Hassan adalah dipanggil Tubagus Pasai, Falaltin atau Radin Hidayat. Melalui sumber batin, nama-nama tersebut berbeza kerana setiap tempat yang beliau pergi akan diberikan nama dan gelaran yang berbeza-beza sesuai dengan tempat tersebut. Sebagai contoh, nama Radin Hidayat diperolehi mungkin apabila beliau berjaya menewaskan Portugis dan membuka pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Jakarta sekarang, kerana nama panggilan Radin sangat sinonim dengan kawasan di tanah Jawa. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.